Sejak berabad lamanya, harimau belang menjadi simbol kekuasaan, keindahan, kekukuhan, kekuatan dan kelangsungan hidup dalam budaya Asia. Di Malaysia, kita boleh berbangga kerana memiliki satu daripada 6 subspesies harimau yang masih wujud di dunia, iaitu harimau Malaya atau nama saintifiknya Panthera tigris jacksoni yang boleh didapati di semenanjung Malaysia. Namun, dari masa ke semasa, jumlah itu mencatatkan kemerosotan secara mendadak disebabkan oleh kemusnahan habitat dan aktiviti pemburuan haram secara berleluasa. Permintaan terhadap aktiviti perdagangan haram hidupan liar juga telah menyebabkan kepupusan harimau. Persoalan yang berlegar sekarang, bagaimana pihak berkaitan di negara ini mampu memastikan spesies yang dikenali sebagai harimau Malaya itu tidak pupus di telan zaman. Ikuti laporan yang telah saya sediakan. Isu kepupusan harimau Malaya turut mendapat perhatian Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob. Pada bulan November 2021, Kabinet meluluskan ketetapan meningkatkan usaha pemeliharaan harimau Malaya dengan beberapa tindakan drastik. Pada 21 Disember 2021 pula, Akta Pemeliharaan Hidupan Liar 2010 Akta 716 telah dipinda dan diluluskan oleh Parlimen bagi meningkatkan keberkesanan perundangan konservasi hidupan liar termasuk harimau Malaya. Pindaan ini membolehkan tindakan diambil terhadap individu yang mengiklankan penjualan hidupan liar secara dalam talian. Tekad Kabinet ini turut diterjemahkan melalui tindakan Perdana Menteri mempengerusikan sendiri mesyuarat pertama Pasukan Petugas Kebangsaan bagi Konservasi Harimau Malaya atau National Tiger Conservation Task Force (MITTF). Walaupun dilindungi di bawah Akta Pemeliharaan Hidupan Liar 2010 iaitu Akta 716, namun kaji selidik harimau belang kebangsaan yang pertama pada 2016 hingga 2018 mendapati bilangan harimau Malaya adalah di bawah angka 200 ekor. Dari jumlah tersebut, 60 ekor berada di dalam zoo di seluruh negara, bukannya pada habitat asal mereka. Kepupusan harimau bukanlah terhad kepada harimau Malaya sahaja. Di seluruh dunia, harimau telah dijadikan sebagai binatang perlindungan kerana ia menuju kepupusan akibat pemburuan haram sama ada kerana kepercayaan mistik atau barangan koleksi yang mahal. Tujuan kita buat Zoo Melaka ini adalah untuk nak memastikan haiwan-haiwan ini tidak terpupus. Seperti mana saya sebut juga tadi, kini bukan tempat kita nak jadikan tempat meraup keuntungan, tetapi untuk kita nak jadikan konservasi kepada haiwan-haiwan yang hampir pupus. Proses pembiakan yang kita lakukan, biasanya kita mempunyai hemat nasihat daripada pilitan sendiri. Ya, pilitan sering datang untuk memberi kita garis panduan dan juga memberi kita mentunjuk ajar macam mana cara untuk nak menjaga dan juga untuk konservasi haiwan ini. Pada masa kini, dari 9 jenis pak belang, harimau Bali, harimau Jawa dan harimau Kaspian telah diisytiharkan pupus. Kebimbangan harimau Malaya akan meneruti jejak ketiga-tiga subspesies ini sangat tinggi. Zoo Melaka buat masa sekarang kita ada lebih kurang 5 ekor 5 ekor harimau Malaya, yang mana kita ada 3 jantan dan juga 2 ekor betina. Dan sekarang kita cuba untuk membiakkanlah spesies yang terancam ni. Jadi buat masa sekarang kita baru berada di fasa pertama, iaitu kita sekarang ni kita hari tu baru ambil sampel untuk semua harimau Malaya kita. Tujuan kita ambil sampel ni yang pertama sekali adalah untuk kita nak tengoklah dia punya keturunan genetik dia. So kita nak pastikan yang tu betul, yang kita biakkan ni adalah betul-betul spesies harimau Malaya. Jadi buat masa sekarang kita sedang mengumpul data. Iaitu data-data ni kita gunakanlah untuk kita check dia punya behaviour. Selain daripada pusat konservasi, kita juga dijadikan sebagai pusat penyelidikan. Jadi kita tengah belajar. Sebelum kita nak lepaskan diorang ke habitat asal dan cuba untuk biarkan diorang, kita kena belajar dulu pasal diorang. Jadi bila kita sedang belajar ni, memang banyak benda lah yang kita kena buat. Kadang-kadang kita kena buat trial and error. Kadang-kadang kita kena sediakan pelbagai aktiviti ataupun kita punya penyelidikan tu kita secara menyeluruh lah sebelum kita lepaskan ke habitat asal.
harimau Malaya mungkin akan pupus dalam tempoh 5 hingga 10 tahun akan datang jika tiada tindakan drastik yang dijalankan bagi mengatasi masalah penurunan populasi. Jadi buat masa ini kita memang sedang bekerjasama dengan penyitaan. Kita nak buat satu pusat konservasi ataupun breeding center yang mana kita akan cuba ubah balik kita punya ni selepas kita buat penyelidikan. Jadi bila data-data tu semua kita dapat, sekarang ni adalah masa untuk tindakan. Jadi tindakan-tindakan yang kita ambil adalah kita nak ubah suai dia punya pameran, ubah suai dia punya kurungan malam dia, jadi supaya dia lebih sesuai untuk membiak. Kalau untuk yang ada dekat Zoo Melaka sekarang, kebanyakan kita punya harimau agak berumur. Jadi memang kita akan hanyakan kita sekarang ni kalau kita lepaskan ke habitat asal, memang dia kemungkinan dia untuk survive tu memang memang sangat-sangat rendah. Tapi bila kita buat program pembiakan, jadi bila kita dah berjaya biakkan, yang dia punya anak-anak tu semua, kita akan lepaskan ke habitat yang separalia, yang mana dia satu kawasan yang betul-betul luas, tapi kita still kena pantau sebelum kita lepaskan ke kawasan ni. Jadi untuk jangka masa yang diperlukan tu bergantung pada harimau tu sendiri. Kadang-kadang ada yang boleh ambil masa setahun atau 2 tahun, dan ada yang memang tak boleh hidup secara liar. Bila kita biarkan tu, dia ikut individu tu juga, bergantung pada individu tu sendiri.